Baik, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, hari ini saya akan membentangkan satu pendedahan bertajuk 50-50 kemungkinan, 50-50 chances Parlimen mungkin bubar pada atau sebelum bulan Jun tahun ini. Ya. Jadi apa maksud saya? Anda perlu tonton sehingga habis siaran. Banyak perkara yang akan saya bincang dan dedah yang akan menjawab banyak persoalan, membabitkan isu yang berlega di media sosial sekarang yang menjadi topik spin pelbagai pihak, iaitu desakan agar Datuk Seri Najib Tun Razak diampunkan. Jadi untuk memastikan anda duduk sehingga akhir siaran ini yang amat penting, saya akan memberi sepintas lalu perkara yang akan saya hujahkan. Jadi perkara utama yang saya akan hujahkan, saya akan mula dengan Parlimen mungkin bubar sebelum PRN di 6 negeri. Ya. Okey. Persepsi diberikan bahawa Anwar tersepit, Zahid is in control. Ini tidak tepat. Kedua-dua Anwar dan Zahid tersepit. Jadi apakah maksud saya? Ini saya akan jelaskan dalam bahagian pertama. Termasuk dakwaan bahawa Zahid telah memberi kata putus kepada Anwar. Ya, iaitu sama ada Najib diampunkan atau semua 30 MP Barisan Nasional akan tarik sokongan. Sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Ini saya akan jawab. Kedua, saya akan menjurus kepada isu atau topik lembaga pengampunan, petition rayuan atau petition pengampunan dan rayuan UMNO. Segala yang anda ingin tahu akan terjawab dalam bahagian kedua. Dan bahagian terakhir, saya akan bincang kemungkinan Najib diampunkan. Jadi benarkah Najib ni akan diampunkan walaupun tak sampai 8 bulan duduk dalam penjara? Jadi ini saya akan jawab. So, bersama saya sehingga akhir siaran penting ini. Baik, pertama, apa maksud saya Parlimen mungkin bubar sebelum PRN, atau tajuk dia itu 50-50 kemungkinan Parlimen dibubarkan pada atau sebelum bulan Jun. Jadi jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya, ya, bantu saya sebab saya ingin tahu setakat mana jelasnya audio ini. Baik, pertama sekali, persepsi diberikan bahawa Anwar tersepit dan Zahid is in control. Ya, persepsi diberikan bahawa Zahid ni dia sedang menekan Anwar dan dia apa orang kata, dialah penentu segalanya, dia memberi kata putus kepada Anwar. Di persepsi ini ada kebenaran dia dan ada perkara yang tidak betul. Memang Zahid menekan Anwar pada awalnya, sebab Zahid tak kisah selagi Zahid masih berdepan dengan tuduhan jenayah dan sebagainya, dia tidak ada apa-apa yang dirugikan. Sebab kita tahu kerajaan ini tertubuh atas ihsan Zahid, kerana Zahid telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong dengan warkah rahsia di mana dia menipu kononnya 30 MPBN sokong Anwar kerana dia nak Anwar jadi PM. Dan Zahid sendiri telah mengaku dalam konvensyen MIC segala yang berlaku ini ada sangkut paut dengan kes mahkamah dia. Jadi selagi Zahid masih berdepan tuduhan jenayah, dia tidak ada apa-apa yang dirugikan. Jadi dia buat ikut suka hati, itu semua betul. Jadi dari sudut itu Zahid is in control, Anwar tidak boleh buat apa-apa. Tetapi apa yang telah disuarakan oleh Khairi Jamaluddin dan seorang lagi dalam satu talk show dan menerusi radio, iaitu di dalam UMNO sudah ada keretakan serius dan makin ramai sedang menekan Zahid dan Zahid dalam keadaan tersepit adalah tepat. Hakikatnya dalam pemilihan UMNO baru-baru ni,
Zahid pada awalnya menjangkakan bahawa dia boleh atur UMNO supaya semua di sekeliling dia adalah orang-orang dia. Okey. Dia melakukan perkara itu dengan bersubahat secara tidak berperlembagaan, iaitu tidak menurut perlembagaan UMNO dan menghalang sesiapa daripada mencabar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Perkara ini sudah disahkan oleh ROS menerusi surat ROS kepada UMNO bahawa ianya tidak sah. Tetapi dengan bantuan seorang Menteri PKR iaitu Saifuddin Nasution, Zahid telah melanggar perlembagaan UMNO dan Saifuddin Nasution telah menyalahgunakan kuasa dia apabila mengenepikan siasatan ROS, mengenepikan keputusan ROS dan dengan sendirinya tanpa merujuk kepada ROS telah membuat keputusan bahawa UMNO diberi pengecualian. Jadi bagaimana itu menyalahgunakan kuasa, itu saya dah jelaskan dalam live-live yang terdahulu dan saya tidak ingin ulang di sini. Ya. So, dengan bantuan Saifuddin Nasution, dengan salah guna kuasa Saifuddin Nasution, UMNO diberi pengecualian dan Zahid dibenarkan melanggar perlembagaan UMNO supaya jawatan dia selamat. Dan dia telah mengatur supaya di sekeliling dia ni semua orang-orang dia, ya, dengan memastikan orang-orang dia yang menang pemilihan. Dan Zahid dengan mudah melakukan itu kerana ramai perwakilan tidak ingin mengundi kerana sudah muak dengan UMNO. Jadi yang mengundi akhirnya adalah mereka yang menyokong orang-orang Zahid. Tetapi apa yang Zahid tidak sedar ialah sebenarnya orang-orang bosku telah memainkan satu permainan yang cukup licik. Mereka berpura-pura menyokong Zahid sepenuh hati. Dan Zahid ingat ini semua orang-orang dia. Dan Zahid menyokong pencalonan mereka, dan disebabkan perwakilan ramai dan muak, maka tinggallah perwakilan pro bosku. Dan disebabkan itu akhirnya ramai di kalangan penyokong bosku yang menang banyak jawatan termasuk dalam MKT. Selepas itu Zahid ingat MKT ni MKT dia, dan ada laporan-laporan media kononnya MKT ni adalah MKT Zahid dan ini memperkukuhkan kerajaan pimpinan Anwar. Ini palsu, sebab MKT ni majoritinya bukan orang-orang Zahid tetapi orang-orang bosku. Dan sekarang orang-orang bosku saya difahamkan sudah tunjuk belang. Jadi bukan Zahid yang beri ultimatum kepada Anwar. Saya difahamkan orang-orang bosku dalam MKT atau dalam UMNO yang beri ultimatum kepada Zahid, iaitu sama ada Najib diampun daripada kesalahan dia, atau mereka akan tarik sokongan dan mereka akan paksa UMNO tarik sokongan daripada Anwar. Itu cerita sebenar berdasarkan apa yang saya difahamkan. Berdasarkan apa yang saya difahamkan. Ya? Jadi tekanannya sebenarnya ke atas Zahid, bukan ke atas Anwar. Jadi setakat mana yang saya maklum, bukan Zahid pergi beri ultimatum kepada Anwar, tetapi Zahid telah sampaikan situasi di dalam UMNO kepada Anwar bahawasanya jika Najib tidak diampunkan, ya, kerana Anwar duduk dalam lembaga pengampunan, jadi jika Najib tidak diampunkan, maka ada kemungkinan MKT akan menekan agar UMNO tarik sokongan daripada kerajaan. Dan jika UMNO tarik sokongan daripada kerajaan, saya dah beritahu berulang kali, BN ni GPS akan ikut. Jadi jika GPS dan BN tarik sokongan, Anwar akan tumbang. Okey. Jadi Anwar, sekiranya situasi itu berlaku, sebab pihak bosku dalam UMNO memang hendak atau mengharapkan sebelum PRN, iaitu pada 28 April apabila lembaga pengampunan duduk, ya, kes Najib dipertimbangkan dan akhirnya Najib diampunkan. Dan mereka mengharap agar Anwar memainkan peranan di dalam lembaga pengampunan untuk membebaskan Najib atau cuba mendapatkan pengampunan buat Najib.
Sebenarnya ini mustahil, saya akan jelaskan dalam bahagian kedua. Sebab itu anda perlu dengar sampai habis. Ya. Mengapa Anwar sebenarnya mungkin tidak dapat berbuat demikian? Kerana lembaga pengampunan ada Anwar yang mewakili portfolio Menteri Wilayah Persekutuan, bukan sebagai Perdana Menteri. Kemudian ada Peguam Negara. Tetapi jangan lupa ada tidak lebih dari 3 orang lagi lantikan yang di Pertuan Agong atas budi bicara yang di Pertuan Agong. Jadi kalau pada dasarnya yang di Pertuan Agong tidak ingin mengampunkan Najib, dengan mudah lantikan-lantikan yang selain daripada Anwar dan Peguam Negara boleh dibuat sebegitu rupa supaya ianya tidak memihak kepada Najib. Ini bagi tujuan perbincangan sahaja untuk menangkis dakwaan bahawa Anwar is in control dalam lembaga pengampunan. Ini bodoh. Ini bukan maklumat tepat. Dan ada orang bandingkan dengan kes Anwar di mana kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berjaya mengampunkan Anwar. Ini saya akan bincang perbezaan antara kes Anwar dengan Najib. Tetapi no, Anwar is not in control of lembaga pengampunan, dan sekalipun lembaga pengampunan menasihati yang di Pertuan Agong untuk mengampunkan Najib, yang di Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dibaca sebagai dokumen lengkap, memiliki kuasa mutlak untuk menidakkan ataupun tidak menerima nasihat lembaga pengampunan dan membuat keputusan yang berbeza. Okey. So, apa pun, kita masuk dulu babak pilihan raya umum. Jadi sekarang, seandainya lembaga pengampunan duduk pada 28 April, kemudian beri nasihat kepada Agong, kemudian Agong putuskan bahawa Najib tidak harus diampunkan, ya, tidak kira apa nasihat lembaga pengampunan. Jadi ikutkan tekanan yang diberikan kepada Zaid, MKT belah bosku ingin supaya UMNO dan BN tarik sokongan terhadap Anwar. Percayalah Zaid, tangan dia akan terikat dan mereka akan tekan, dan akhirnya by hook or by crook BN akan tarik sokongan terhadap Anwar, dan dengan itu GPS akan berkemungkinan besar ikut serta. Ini adalah satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan. Ya. Seandainya ini berlaku, kalau saya Anwar, saya ada 2 pilihan. Saya menghadap yang di Pertuan Agong untuk letak jawatan seperti mana yang diperlukan di bawah Perlembagaan Persekutuan apabila terbukti saya hilang majoriti. Atau saya boleh, ya, menurut perlembagaan, saya boleh mengusulkan agar Parlimen dibubarkan kepada yang di Pertuan Agong. Seandainya yang di Pertuan Agong terima usul pembubaran, maka Parlimen akan bubar sebelum atau pada bulan Jun, iaitu bulan di mana, ya, Dewan-Dewan Undangan Negeri bagi 6 negeri dijangka dibubarkan. Sebaliknya, sekiranya yang di Pertuan Agong tidak bersetuju Parlimen dibubarkan, maka Anwar wajib letak jawatan. Melainkan ada satu lagi option, Anwar mengusulkan darurat. Okey, di sini ada tanda soal, sebab bila Anwar dah hilang majoriti, dia tak boleh usulkan darurat. Ya, tetapi ada orang kata ada presiden. Presiden bermaksud kejadian yang lepas. Ada orang dakwa dulu sebenarnya Muhyiddin hilang majoriti, tetapi dia mengusulkan darurat. So itu saya tidak ingin komen adakah benar ke tidak. Buat perbincangan ini, kita jangan lihat pada darurat. Jadi Anwar ada 2 pilihan, sama ada letak jawatan atau usul pembubaran. Dan jika Agong bersetuju bubar Parlimen, maka akan tercetus pilihan raya umum ke-16 tidak sampai setahun selepas pilihan raya umum ke-15, dan puncanya adalah ketidakstabilan politik yang ada sekarang, yang mereka pura-pura seolah-olah ini adalah kerajaan yang baik, ini adalah kerajaan yang stabil. Ini semua bohong. Sebaliknya, jika Agong tidak bersetuju untuk bubar Parlimen dan Anwar terpaksa letak jawatan, maka akan bermulalah proses melantik Perdana Menteri baru. Okey. So, berkemungkinan besar, kalau saya Anwar, apa yang saya akan buat?
saya takkan sekadar letak jawatan dan benarkan proses pemilihan Perdana Menteri baru bermula. Saya semestinya hendak masuk balik pilihan raya. Jadi kalau saya Anwar, saya akan usulkan pembubaran parlimen dan kemudian akan cuba dalam pilihan raya supaya PH menang lebih besar. So atas dasar itu, tajuknya ialah 50-50 kemungkinan parlimen dibubarkan pada atau sebelum Jun 2023. Okey. So Anwar tersepit, sebenarnya Zahid pun tersepit oleh orang-orang bosku. Okey. Jadi ini sebenarnya sudah jadi persengketaan antara MKT lawan DAP. Okey. Kalau ikut DAP, dia tak nak Najib dibebaskan. Kalau ikut saya sendiri, is ridiculous Najib dibebaskan. Najib sedang menghadapi banyak kes mahkamah bersangkut dengan M1MDB. Kes-kes ini sebenarnya mirip kes di 1MDB di serata dunia, contohnya di New York yang sudah selesai. Di dalam kes di New York, banyak bukti yang ditampilkan bersangkut paut terus dengan kes 1MDB di sini. Termasuk bukti terperinci FBI yang menjadi asas kepada dakwaan ataupun sabitan bersalah Roger Ng dan hukuman yang dikenakan kepada Roger Ng. Dan di dalam bukti FBI yang terbukti benar di Mahkamah New York, jelas menunjukkan bahawa Najib dan anak tiri dia telah menerima 4 bilion ringgit lebih dana yang diseleweng daripada 1MDB. Jadi dari sudut itu sahaja, kalau Najib diampunkan tak sampai 8 bulan selepas dia masuk penjara, takkan dia didapati bersalah semula nak terus ampun. Tak masuk akal. Kerana di dalam kes SRC, Najib bukan hanya terbukti bersalah, dia melakukan kesalahan menyeleweng berjuta dana SRC yang bersangkut dengan dana rakyat dalam pada dia bergelar Perdana Menteri dan rakyat menaruh kepercayaan kepada dia. Maka dia telah menipu rakyat. Ya? Dan sekarang duduk dalam penjara dan tidak mustahil pada pendapat saya yang di Pertuan Agong, iaitu ketua negara yang menjaga rakyat Malaysia, akan mengampunkan begitu mudah orang sebegini. Ianya sebenarnya akan membawa impak buruk bukan hanya kepada negara Malaysia, kepada keyakinan pelabur, tetapi juga kepada institusi diraja. Ya. Jadi seperkara lagi, iaitu hujah-hujah yang diketengahkan oleh UMNO. Sejauh manakah kesahihan hujah yang diketengahkan oleh UMNO bagi pengampunan Najib? Ini saya akan bincangkan dalam bahagian kedua sekarang. Okey, bahagian kedua, persoalan-persoalan berbangkit berhubung lembaga pengampunan, petition pengampunan dan rayuan UMNO. Jadi anda dengar saya baca, ya? Okey. Baik. Ramai tersalah tafsir maksud sebenar pengampunan diraja bagi seorang yang didapati bersalah dan menjalani hukuman penjara. Sepintas lalu, pengampunan diraja bersandar kepada peruntukan perkara 42, Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama Fasal 3 perkara 40. Ringkasnya, yang di Pertuan Agong bertindak dalam hal pengampunan setelah berunding dengan lembaga pengampunan dan mendapat nasihat daripada lembaga pengampunan tentang petition, ya, petition pengampunan yang dikemukakan sama ada oleh banduan, ahli keluarga banduan, peguam banduan ataupun Jabatan Penjara Malaysia. Ya, bukan parti politik. Ya, okey. Namun yang di Pertuan Agong mempunyai budi bicara mutlak untuk tidak menurut nasihat yang diberikan dan membuat keputusan berbeza dengan lembaga pengampunan. Proses pengampunan diraja pada dasarnya ialah pertimbangan belas kasihan atas hukuman penjara, bukannya pertimbangan sabitan bersalah. Jadi bila UMNO mula cerita berkenaan dengan hakim dan sebagainya, itu semua buang masa. Itu semua menimbulkan persepsi, itu semua propaganda murahan. Okey. Jadi
Mungkin anda tertanya-tanya sebab ada banyak versi siapa duduk dalam lembaga pengampunan. Apakah tugas lembaga pengampunan? Kenapa Anwar duduk dalam lembaga pengampunan? Jadi saya telah menjelaskan ini dalam 2 live semalam. 2 live ini terperinci, jadi anda wajib pergi dan tonton 2 live semalam. Sini saya akan baca sepintas lalu. Okey. Mengapa Anwar duduk dalam lembaga pengampunan? Apakah kuasa lembaga pengampunan? Apakah tugas lembaga pengampunan? Okey. Jadi kuasa pengampunan yang di-Pertuan Agong adalah bagi semua kes dan kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Manakala bagi kes-kes kesalahan yang dilakukan di negeri lain, kuasa pengampunan adalah bawah Raja, Sultan atau yang di-Pertua negeri masing-masing. Jadi oleh kerana kita berurusan dengan pengampunan Najib, ianya melibatkan wilayah persekutuan, maka ianya adalah kuasa pengampunan yang di-Pertuan Agong. Okey. Menurut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, lembaga pengampunan dipengerusikan oleh yang di-Pertuan Agong dan membabitkan Peguam Negara, Menteri Persekutuan yang bertanggungjawab dan tidak lebih daripada 3 anggota lain yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak, Anwar akan duduk dalam lembaga pengampunan bukan atas kapasiti dia sebagai Perdana Menteri, tetapi atas kapasiti menjaga portfolio Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi kenapa Anwar perlu jaga portfolio Menteri Wilayah Persekutuan? Jawapannya, Anwar telah menstruktur semula Kementerian Wilayah Persekutuan sebelum ini sebagai Jabatan Wilayah Persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan sehingga hari ini Anwar belum namakan ketua jabatan berkenaan atau menteri yang bertanggungjawab. Jadi sebab itu Anwar perlu duduk dalam lembaga pengampunan bagi menjaga portfolio Menteri Wilayah Persekutuan. Manakala itu, tugas utama lembaga pengampunan adalah untuk mempertimbangkan pendapat bertulis Peguam Negara. Jadi jika Peguam Negara ada pendapat bertulis, itu kena dipertimbangkan, ya. Dan petisyen-petisyen membabitkan banduan yang telah menjalani hukuman penjara sebelum lembaga pengampunan membuat penilaian dan menasihati yang di-Pertuan Agong. Ya, ingat ya, lembaga pengampunan hanya duduk mempertimbangkan petisyen yang difailkan oleh banduan, oleh ahli keluarga banduan, oleh peguam banduan atau jabatan penjara, bukannya oleh parti politik. Parti politik tak boleh failkan petition, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang anda perlu peka, anda perlu tahu. Jadi ini membawa kita kepada persoalan yang paling penting. Adakah lembaga pengampunan perlu mempertimbangkan rayuan pengampunan UMNO? Okey. Rayuan atau dokumentasi, sebarang rayuan selain petisyen pengampunan yang difailkan oleh banduan, ahli keluarga banduan, peguam banduan atau Jabatan Pendara Malaysia tidak boleh dan tidak harus dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan. Maknanya UMNO ni dia buat rayuan macam mana pun, ini tidak harus dipertimbangkan. Disebabkan itu, rayuan parti politik UMNO tidak harus menjadi sebahagian daripada pertimbangan lembaga pengampunan mahupun yang di-Pertuan Agong. Kerana Agong bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan pula tidak perlu dengar rayuan mana-mana pihak lain. Jadi atas nasihat lembaga pengampunan, yang di-Pertuan Agong akan mulakan pertimbangan beliau sendiri berdasarkan apa yang telah dinasihatkan oleh lembaga pengampunan. Dan kemudian yang di-Pertuan Agong akan buat keputusan muktamad. Dia terima atau tolak nasihat itu. Dan pertimbangan-pertimbangan lembaga pengampunan tidak ada kena-mengena dengan Najib, dengan UMNO. Sekalipun Anwar cuba membawa rayuan UMNO masuk ke dalam lembaga pengampunan, amat wajar lembaga pengampunan tidak mengendahkannya dari sudut perlembagaan persekutuan. Okey, jadi ada orang yang bertanya saya, bagaimana dengan pendirian MKT UMNO bahawa Najib tidak mendapat perbicaraan yang adil dan wajar, dibebas dan dilepaskan? Okey. Pertama sekali, UMNO perlu ingat, pendirian UMNO tidak membawa apa-apa makna dari sudut pengampunan Najib, kerana pendirian ini tidak boleh dan tidak akan dan tidak wajar sampai ke meja perbincangan lembaga pengampunan. Kedua, lembaga pengampunan dan yang di-Pertuan Agong tidak memiliki kuasa untuk menyemak keputusan yang sudah dibuat oleh mahkamah.
dan bukan tugas mereka untuk mengkaji atau melihat semula segala keputusan mahkamah bagi menentukan keputusan tersebut betul atau tidak. Jangan lupa ya, bila Najib failkan petisyen pengampunan, dia minta belas kasihan daripada Yang di-Pertuan Agong terhadap hukuman dia, bukan terhadap sabitan dia. Dan oleh kerana Najib telah memfailkan petisyen rayuan untuk meminta belas kasihan Agong terhadap hukuman dia, sekiranya dia diampunkan, secara tidak langsung Najib bersetuju dia bersalah. Okey. Pendirian UMNO juga bersempadankan penghinaan mahkamah, kerana proses penghakiman dalam kes SRC Najib Razak sudah lengkap dan dimuktamadkan menerusi penghakiman 13 hakim terpelajar, termasuk 4 hakim yang telah membuat keputusan menentang Najib, di mana 4 hakim ini adalah atas permohonan hakim Najib sendiri untuk menilai penghakiman 5 hakim terdahulu. Jadi teori-teori konspirasi UMNO ni hanya akan makan diri. UMNO secara efektifnya sedang memberi harapan palsu kepada pentaksub-pentaksub bosku. Dan memang Zahid setuju untuk memperjuangkan Najib, kerana Zahid juga takut di dalam PRN, sekiranya dia tidak perjuangkan nasib bosku, mungkin UMNO akan tenggelam terus. Kini pun UMNO berada di dalam keadaan yang amat tenat, kerana gelombang penolakan Melayu Islam terhadap PH dan BN cukup besar. Ini akan menjurus kepada tsunami Melayu Islam pada PRN di 6 negeri yang akan datang. Tambah pula, kalau penyokong bosku marah dengan UMNO kerana tidak memperjuangkan Najib, daripada kalah teruk, mereka boleh hanyut terus. Jadi Zahid amat takut benda tu. Jadi memang Zahid akan perjuangkan Najib, tetapi bukan kerana dia hendak lepaskan Najib. Okey? Cuma ini untuk mengelakkan boikot dan undi dendam daripada penyokong bosku. Malangnya, Zahid juga tersepit kerana kini ada gelombang kecil bosku, orang-orang bosku yang telah meresap masuk ke dalam MKT dengan awalnya berpura-pura menjadi orang Zahid. Sekarang Zahid tertekan disebab orang-orang bosku yang telah memberi kata putus. UMNO, BN perlu tarik sokongan sekiranya Najib tidak dilepaskan. Itu yang saya difahamkan. Jadi atas dasar itu Zahid tersepit. Bukan Zahid yang beri kata putus kepada Anwar. Zahid menjelaskan situasinya kepada Anwar. Dan kalau saya Anwar, kalau esok andai katalah BN tarik sokongan, GPS tarik sokongan, saya hilang majoriti, saya akan cuba usulkan pembubaran parlimen. Saya tidak hendak kalah dengan mudah, kerana kalau saya setuju letak jawatan, orang lain akan jadi PM. Lebih baik saya cuba kembali nasib pada PRU. So atas dasar itu ada 50-50 kemungkinan parlimen akan dibubarkan pada atau sebelum Jun 2023. Okey. Terakhir, apakah kemungkinan Najib dibebaskan? Ini hanya pendapat saya lah. Saya rasa agak mustahil Najib akan diampunkan. Kalau kita lihat hujah UMNO, ada 2 hujah. Pertama, hujahnya adalah hakim tidak adil. Satu hakim Mahkamah Tinggi, Najib ada problem. Okeylah, tak apalah. Kemudian ada 3 hakim Mahkamah Rayuan. Najib tak ada problem dengan mereka, tapi mereka setuju dengan keputusan hakim Mahkamah Tinggi. Kemudian ada 5 hakim Mahkamah Persekutuan. Mereka setuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Najib ada problem dengan Tengku Maimun. Secara tidak langsung, Najib sedang memperlekeh semua hakim. Kemudian Najib minta 5 lagi hakim baru atas permintaan dia. Jadi mahkamah kata tak apa, lantik 5 lagi hakim baru. Najib tak ada problem dengan 5 hakim ni untuk menilai penghakiman hakim-hakim terdahulu, iaitu 5 hakim Mahkamah Persekutuan terdahulu. 4 daripada 5 hakim ini telah mendapati bahawa tidak ada masalah dengan penghakiman 5 hakim terdahulu. Masih sekarang mereka timbulkan Najib berlaku ketidakadilan. Mereka petik cebis-cebis dalam penghakiman yang menyokong hujah mereka.
Oh, kononnya hakim itu setuju bahawa tidak adil jika mahkamah tidak membenarkan peguam Najib untuk berundur. Sebenarnya perkara itu sudah dijelaskan dalam penghakiman lanjut, bahawasanya itu sendiri tidak memberi kesan atau impak kepada penghakiman keputusan mahkamah dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan. Tetapi apabila pihak-pihak yang berkait dengan Najib tidak menimbulkan persepsi di media sosial, mereka hanya petik cebis-cebis yang menyokong hujah mereka tanpa menjelaskan penghakiman secara keseluruhan dan secara tidak langsung menghina mahkamah. Jadi kita lihat Azam Baki pun melakukan sesuatu yang menghina mahkamah, iaitu melakukan satu perkara di luar batasan atau bidang kuasa dia. Dia menulis surat kepada Ketua Hakim Negara dan surat itu dibocorkan secara misteri. Siapa yang bocorkan? Dalam surat itu dia kata Hakim Nazlan telah melanggar kod etika guaman. Siapa yang beri hak Azam Baki untuk memberi komen berhubung sesuatu yang bukan bawah bidang kuasa dia? Kemudian surat ini bocor, itu mencurigakan, menimbulkan persepsi palsu di kalangan rakyat. Kemudian Azalina Othman pula dari UMNO menulis surat menjawab soalan Peguam Najib, bahawa apa yang diceritakan oleh Azam Baki kepada Ketua Hakim Negara. Takkan Azalina seorang peguam tak tahu yang apa yang Hakim Nazlan apa yang Azam Baki lakukan ini sebenarnya perlu disiasat kerana ianya sempadankan penghinaan mahkamah. Jadi secara tidak langsung Azalina sendiri menimbulkan persepsi palsu dan perlu juga disiasat bagi menghina mahkamah. Dan takkan Peguam Najib tidak tahu bahawa sebenarnya apa yang diceritakan oleh Azam Baki is none of Azam Baki's business. Jadi keseluruhan peristiwa ni daripada surat Azam Baki kepada Ketua Hakim Negara, kepada surat Azalina kepada Peguam Najib, dan kepada persoalan Peguam Najib kepada Azalina, semua ini seolah-olah wujud satu konspirasi terancang untuk menimbulkan hujah dan persepsi palsu untuk menyokong hujah UMNO agar Najib dilepas dan dibebas. Dan ini telah menjurus kepada rayuan UMNO. Tetapi rayuan UMNO ni sebenarnya tidak akan sampai dan tidak harus sampai ke meja perbincangan lembaga pengampunan. Jadi ini hanyalah persepsi yang ditimbulkan, dan saya khawatir UMNO sedang cuba menekan yang di-Pertuan Agong dan Anwar. UMNO lupa bahawa Anwar duduk dalam lembaga pengampunan, dia seorang. Ada Peguam Negara, tapi ada 3 lagi lantikan yang di-Pertuan Agong. Jadi tidak semestinya memihak apa yang Anwar hendak. Katakan Anwar mengusulkan dalam lembaga pengampunan agar Najib diampunkan, tetapi mungkin keputusan kolektif lembaga pengampunan ialah Najib tidak harus diampunkan. Dan tidak kira apa keputusan lembaga pengampunan, yang di-Pertuan Agong boleh buat keputusan sendiri. Jadi inilah situasinya, inilah penjelasan saya berhubung apa yang saya difahamkan sedang berlaku. Dan ini secara tidak langsung juga menjawab dakwaan kononnya Zahid telah memberi kata putus kepada Anwar. Setakat mana yang saya maklum, Zahid sebenarnya, penyokong bosku beri kata putus kepada Zahid, dan Zahid telah menjelaskan situasi sebenar kepada Anwar. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.